mulakan pembelajaran kita hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nampak tak slide yang cikgu tunjuk? Nampak. Nampak. Okey, hari ini kita masuk tajuk yang sangat penting dalam tajuk matriks, iaitu matriks songsang. Yang ni yang memang akan keluar dalam exam kertas 2 lah. SPM wajib keluar tiap-tiap tahun. Tahun awak mungkin lah juga antara soalan yang wajib. Okey, kita tengok apakah maksud matriks songsang? Okey, tengok dia bagi contoh dekat sini. Dia kata kalau satu matriks 2, 1, 5, 3 darab dengan 3, negatif 1, negatif 5, 2. Yang ni nama dia A, yang ni nama dia B. Akan sama juga dengan B darab A. 3, negatif 1, negatif 5, 2 darab dengan 2, 1, 5, 3 akan sama juga dengan identiti. Sebab sebelum ni kita dah tahu contoh A darab dengan identiti, kita akan dapat A balik, betul? Betul kan yang sebelum ni kan? Jadi kalau satu matriks tu, contoh kita pindah yang ni ke kanan, dia akan jadi A darab A songsang akan jadi identiti. Yang ni yang awak kena fahamkan hari ini. A songsang, kita ke kanan ni dia akan jadi songsang. Akan dapat identiti. Yang songsang yang kita nak cari hari ni. Kita tengok dekat sini dia bagi nota juga lagi sekali. Dia kata A negatif 1 dibaca sebagai matriks songsang A. Okay, dia bukannya satu per dia bukan satu per. Dia adalah songsang. Jadi kita tengok pendaraban matriks A dan matriks songsang A, maksudnya A kita darab dengan A songsang akan menghasilkan sama dengan identiti. Yang ni tolong pegang prinsip ni. Ataupun sebaliknya lah, songsang darab dengan A akan dapat identiti. Terbalik pun akan dapat identiti. Okey, soalan contoh 22, cikgu bagi contoh 22. Okay. Tentukan sama ada matriks berikut ialah matriks songsang bagi 4172. Jelaskan jawapan anda. Jadi kalau kita nak tahu dia songsang ke tak, kita try lah darab. Ini 4172 darab dengan ini, dapat tak identiti? Faham tak? Contoh cikgu bagi A, dia kata ya, tak dengar? Tak faham sangat. Okey, ni cikgu tunjuk contoh. Yang nota ni faham kot, yang cikgu bagi ni faham tak? Yang ni tolong yang tu faham. Tolong hadamkan. Okey, yang ni cikgu terangkan. Dia nak tunjuk, dia nak tahu dia songsang ke tidak. Caranya ialah awak kena darabkan. 4172 kita darabkan dengan 41 negatif 72. Okey, kita darabkan yang macam cikgu ajar tu, kita buat kotak. Yang ni tulis kat bawah 4172, yang ni tulis kat atas 41 negatif 72. Okey, cikgu terus laju cikgu dah tak payah buat kotak-kotak 4 kali 4 16 tambah 1 kali negatif 7 negatif 7. Yang ni 4 kali 1 4 tambah 1 kali 2 2. Yang bawah ni 7 kali 4 28 tambah 2 kali negatif 7 negatif 14. Dekat sini 7 kali 1 7 tambah 2 kali 2 4. Jadi hasil dia ialah 16 tambah 7 9. 4 tambah 2 6. 28 tolak 14 14, 7 tambah 4 11. Jadi bila kita darab dua ni, kita dapat 9 6 14 11. Jadi kalau kita dapat yang ni, maksudnya kita bukan dapat identiti. Jadi yang ni bukan songsang dia. Bukan.
bukan songsang bagi yang ni. Kalau songsang, kita darab dengan ni, kita akan dapat 1001 identiti. Okey, cikgu bagi contoh yang kedua, B. Kita cuba darabkan 4172 dengan soalan B ialah ini. 2 negatif 1 negatif 7 4. Okey, bila kita darabkan, dia tunjuk dekat sini lah. Bila kita darabkan, hasil yang kita dapat ialah 1001. Cikgu tak tunjuk darab yang ni. Kan nak cikgu tunjuk? Tunjuk cikgu. Nak cikgu tunjuk. Sebab di atas tadi tu macam pening-pening sikit. Okey, nak cikgu tunjuk boleh? Okey, cikgu tunjukkan. Okey, kita tengok. Cikgu buat kotak. Sini yang kotak-kotak ni Yoga tahu tak? 4172 tahu tak? Yoga? Tak berapa nak faham. Tapi pernah tak cikgu ajar yang ni? Yoga follow tak kelas yang masa cikgu ajar yang kotak-kotak ni? Tak kot. Oh tak. Yang lain ada tahu tak yang pasal kotak-kotak ni? Tahu cikgu. Tahu. Okey. Kita tengok Okey, macam mana kita nak darab? Jadi tempat point ni dia adalah 4 kali 2, 8 tambah 1 jumpa dengan negatif 7. 1 kali negatif 7, negatif 7. Okey, kemudian dekat point ni ialah ini jumpa dengan ini. Tengok garisan ni jumpa dengan ni, dia dekat point sini. Jadi 4 dijumpa dengan negatif 1, negatif 4 tambah 1 kali 4, 4. Okey, yang bawah ni pula untuk point ni ialah sini 72 ni dijumpa dengan 2 negatif 7. Jadi 7 kali 2, 14 tambah, dia kena cari pasangannya 2 kali negatif 7, negatif 14. Okey. Yang point sini pula ialah yang ini 72 jumpa dengan negatif 1, 4. Jadi kawan dia 7 darab negatif 1, negatif 7 tambah 2 kawan dia 4, 2 kali 4, 8. Okey, jadi hasil dia ialah, cikgu buat kurungan, 8 tambah negatif 7, 1. Negatif 4 tambah 4, 0. 14 tolak 14, 0. Negatif 7 tambah 8, 1. Jadi hasil dia ialah 1001. 1001 tu minggu lepas kita dah diperkenalkan 1001 tu ialah matrix identity. Jadi bila kita darab ini dengan ni, kita dapat identity, bermaksud yang ini soalan B ni. Kita tunjuk balik soalan B. Soalan B ni ialah dia punya yang ni 2 negatif 1 negatif 7 4 tu ialah dia punya songsang. Boleh? Yang belah sini ialah dia punya songsang. Okey, ada soalan tak? Tak ada cikgu. Faham. Ada. Okey, latih kendiri 2.2e, cuba tengok. Okey, soalan dia kata tentukan sama ada matriks berikut ialah matriks songsang antara satu sama lain. Jadi bila kita nak tahu dia songsang ke tak, soalan 1A ini kita darabkan dengan ini. Kita tengok kita dapat tak identiti. Okey, cikgu tunjuk contoh satu. Okey, sekarang cikgu bagi pilihan. Awak nak cikgu tunjuk contoh yang mana? A ke B ke C ke D? B. Cikgu tunjuk contoh B Cikgu tunjuk contoh B. Okey, tengok. Nombor 1 B. Yang ni cikgu dekat latih kendiri 2.2E. Dia bagi dekat kita ialah 1314 darabkan dengan 1/2 3 1/2. Sekarang kita nak tahu dia ni songsang tak antara satu sama lain. Maksudnya kalau ni matriks A, yang ni A songsang, bila kita darab kita dapat tak identiti.
Ya, yang ke atas tu. Untuk yang baru masuk, tadi cikgu dah perkenalkan matrik songsang ialah yang ni awak kena hadam. A darab A songsang mesti dapat identiti. Maksudnya sesuatu yang asal, okay, cikgu pun lukislah orang asal darab dengan songsang. Okay, cikgu pun lukislah orang tu songsang, terbaliklah songsang. Mesti akan dapat identiti. Mesti akan dapat identiti ni 1001. Okay. Asal darab songsang mesti dapat identiti ataupun sebaliknya. Sebaliknya tu maksudnya songsang darab dengan asal pun akan dapat identiti. Okey, cikgu pergi ke contoh B balik. Kita pun cubalah darab. Yang ni darab ni dapat tak identiti? Okey, cikgu buat kotak, gariskan. Yang ni belah bawah 1, 3, 1, 4. Yang belah kanan tulis dekat atas 1/2, 3, 1, 2. Awak jarakkan sikit kat sini supaya dia ada ruang untuk kita menulis. Okey, sekarang kita nak darab, kita gariskan sini, kita garis melintang sini. Yang ke bawah ni kita garis ke bawah, Jadi hasil dia awak akan dapat 1, 2, 3, 4 tempat pertemuan dia. Okey, kita tengok macam mana kita nak darab. Okey, tempat pertemuan yang pertama ialah hasil darab ini 1/3 dengan 1/2. Okey, kita tengok. 1 kawan dia ialah 1/2. Jadi 1 darab 1/2, 1/2 tambah. Okey, 3 kawan dia ialah 1. Jadi 3 darab 1, 3. Okey. Dia memang tambah darab. Cikgu tulis kat sini. Tambah. Okey. Kemudian poin yang kedua ialah 1/3 jumpa dengan 3/2. Okey. 1 kawan dia 3. Ni, dia jumpa ni dengan ni. Okey, 1 kali 3, 3 tambah 3 kawan dia 2. Jadi 3 kali 2, 6. Yang kat bawah pula 1, 4 jumpa dengan ini. Jadi 1 darab 1/2, 1/2 tambah 4 dengan 1. 4 kali 1, 4. Last sekali untuk poin ni ialah 1, 4 dengan 3, 2. Jadi 1 kali 3, 3 tambah 4 kali 2, 8. Ada soalan sampai situ untuk hasil darab? Kalau ada soalan terus tanya. Tak ada cikgu. Faham macam mana nak darab? Faham. Nampak kan yang tu jumpa tu, yang tu jumpa tu kan? Okey, jadi hasil dia akan jadi cikgu buat kurungan 1/2 darab 3 dapat berapa? 1, pastikan ada kalkulator dekat tangan awak. 7/2. 7/2. Yang ni 3 tambah 6, 9. 1/2 tambah 4 ialah 9/2. 9/2. Last kali 3 tambah 8, 11. Jadi bila hasil darab dia awak tak dapat identiti, jadi dia adalah, dia kata tentukan sama ada matriks berikut ialah matriks songsang antara satu dan sama lain. Jadi dia bukanlah, faham? Bukanlah sebab awak tak dapat pun identiti. Awak tak dapat pun dekat sini 1001. Okey, seterusnya awak ni cikgu tunjuk cikgu tunjuk B, awak tolong buat A, C dengan D. Tolong buat dalam buku. Okey, tanda dulu. Seterusnya cikgu pergi tajuk kecil yang lain lagi. Bagaimanakah menentukan matriks songsang bagi suatu matriks 2 darab 2? Jadi ada formula. Formula ni mesti awak kena hafal. Okey, cikgu tengok Tolong tulis formula ni. Matriks songsang sama dengan 1/AD tolak dengan BC. Yang ni tukar tempat. Tulis sikit, yang ni tukar
tempat, tukar tempat. Yang belah sini ubah tanda. Okey, tulis nota. Tukar tempat tu apa maksud tukar tempat? Sini A, sini D. Jadi D akan naik dekat A akan naik dekat A akan turun ke D. Itu tukar tempat. Ingat, belah sini tukar tempat. Yang ni yang cikgu bulat ni ialah ubah tanda. Apa yang dimaksudkan dengan ubah tanda? Kalau positif akan jadi negatif. Dan sebaliknya lah. Kalau negatif akan jadi positif. Itu maksud ubah tanda. Okey, tengok formula yang dia bagi dalam buku ni. 1/A D tolak B C. Tengok D naik atas, A turun bawah. Dia letak negatif B, negatif C. Maksudnya dia ubah tanda lah. Okey, kita pergi ke contoh 23. Contoh 23. Bagi setiap matriks yang berikut. Okey, cikgu bagi masa dulu seminit untuk awak hafal formula ni. 1/A D tolak B C, tukar tempat, ubah tanda. Cikgu bagi masa seminit. Okey, hafal sekarang. Okey. Dah habis dah masa seminit. Dah ingat? Nisha ingat Nisha? Nisha ada tak? Ada. Nisha ingat formula? Ingat. Aliamai ingat? Aliamai. Okey. Ingat cikgu. Ingat. Hazirah ingat? Nurul Hazirah? Ingat cikgu. Okey, ingat. Yusra? Ingat cikgu. Okey, ingat. Okey. Kalau ingat bagus. Maksudnya yang tukar tempat A dengan D, yang tu ubah tanda. Okey, cikgu tunjuk contoh 23 Pergi ke contoh 23. Sorry. Allah Akbar. Ada itu besar lah pula. Macam mana kecil ni? Ayo. View. Sekejap sorry ya. Contoh 23, bagi setiap matriks yang berikut, tentukan sama ada matriks songsang wujud. Jika wujud, hitung matriks songsang berikut. Okey. Kalau kita nak tahu dia wujud ke tidak. Tengok songsang tidak wujud. Matriks songsang tidak wujud apabila AD tolak BC sama dengan kosong. Yang ni pun nota penting juga. Cikgu lukis mata sikit dekat sini. Awak tolong bagi perhatian. Yang ni pun selalu juga keluar exam. AD tolak BC sama dengan kosong maksudnya dia tidak wujud.
Kenapa dia tidak wujud tu? Okay, AD tolak BC sama dengan kosong. Sebab formula dia ialah 1 per AD tolak BC, betul? Yang ni formula matrik songsang, yang ni tukar tempat, yang ni ubah tanda. Jadi kalau dekat bawah ni sama dengan kosong, cuba awak tekan 1 bahagi kosong. 1 bahagi kosong dapat berapa? Kosong. Ada dapat Error. kosong. Dapat Math mat. error. Dapat mat error. Jadi dia tak boleh sama dengan kosong kat bawah. Sebab tu dia kata kalau dia sama dengan kosong kat bawah, jadi kita panggil dia adalah matrik songsang tu tidak wujud. Jadi soalan contoh 23 kita nak uji, kita darabkan 1 kali 8, 8 tolak dengan 2 kali 4, 8. Jadi 8 tolak 8 sama dengan kosong. Jadi kalau dapat kosong, dia kata matriks A sama dengan kosong, maka A songsang tidak wujud. Okey, soalan B pula, kita kalikan 3 kali 4, 12. Ni 3 kali 4, 12 tolak 5 kali 2, 10. Jadi 12 tolak 10 dapat 2. Jadi B songsang tu wujud. Jadi dia kata jika wujud, hitung matrik songsang. Jadi jika wujud, hitung. Jadi dibagi B ialah 3, 5, 2, 4. Jadi kita nak cari B songsang, cara tulis dia B songsang sama dengan formula dia, tadi cikgu suruh awak ingat dah, 1 per AD tolak BC, yang ni tukar tempat, betul? Yang ni ubah tanda. Okey, jadi 1 per AD. Ini A, ini nama dia B, ini nama dia C, ini nama dia D. Jadi A kali D ialah 3 kali 4, 12 tolak B kali C, 5 kali 2, 10. Macam mana kita nak tukar tempat tu? Okey, tukar tempat ialah yang ni. 4 naik atas, 3 turun bawah. 5 dengan 2 tu hanya ubah tanda. Kalau dia positif, kita jadikan dia negatif 5. Yang 2 jadikan dia negatif 2. Okey, apa akan jadi seterusnya? Sama dengan 1 per 12 tolak 10 ialah 2. Yang ni kita tulis balik 4, negatif 5, negatif 2, 3. Okey, ini jawapannya. Okey, kalau kita nak selesaikan lagi boleh, tak ada masalah. 1 per 2 darab 4 akan dapat 2 dekat sini. 1 per 2 darab negatif 5 akan dapat negatif 5 per 2. 1 per 2 darab negatif 2 akan dapat negatif 1. 1 per 2 darab 3 akan dapat 3 per 2. Yang ni kalau kita tinggalkan dalam macam ni pun betul. Okey, ada soalan? Untuk matrik songsang, cikgu pergi ke contoh 24. Diberi matrik C2 negatif 6, 1 negatif 2, hitung matrik songsang bagi C. Jadi cara tulis dia ialah C songsang sama dengan 1 per A kali D. 2 kali negatif 2 ialah negatif 4 tolak B kali C. Negatif 6 kali 1, negatif 6. Okey, buat kurungan besar. Yang ni dengan yang ni tukar tempat. Yang ni dengan ini tukar tempat. Jadi negatif 2 ke atas, 2 kat bawah. Yang ni ubah tanda. Negatif 6 akan jadi positif 6. 1 akan jadi negatif 1. Okey, kita pun bolehlah kira 1 per tolak 4 tambah 6 akan jadi 2 kurungan negatif 2, 6, negatif 1, 2. Okey, selesai. Dan dapat 1 per 2 kurungan negatif 2, 6, negatif 1, 2. Yang ni, yang jawapan dalam buku teks tu maksudnya dia permudahkan lagi. Dia darabkan 1 per 2 darab negatif 2 dapat negatif 1. 1 per 2 darab 6 dapat 3. 1 per 2 darab negatif 1, negatif 1 per 2. 1 per 2 darab 2 dapat 1. Okey, faham? Cikgu, saya nak tanya soalan. Boleh? Kalau tak permudahkan pun tak apa kan?
apa. Okay, thank you. Okay. Ada soalan lain? Cikgu pergi ke contoh 25. Awak kalau awak nak interrupt bila-bila masa, nak tanya bila-bila masa pun tak apa. Okay, so, contoh 25 dia kata diberi matriks D M negatif 6, 1 negatif 2, hitung nilai M jika dia tidak mempunyai songsang. Okay. Jadi tidak mempunyai songsang, AD tolak BC mesti sama dengan kosong. Yang cikgu lukis mata tadi. Yang ni tolong ingat Jadi soalan A kita pun terus jawab. A kali D, M kali negatif 2 ialah negatif 2M tolak dengan B kali C negatif 6 kali 1 ialah negatif 6 terus sama dengan kosong. Okay, negatif 2 tolak-tolak akan jadi, negatif 2M tolak-tolak akan jadi tambah 6 sama dengan kosong. 6 sama dengan negatif 2M, cikgu lompat ke kanan, negatif 2 akan jadi positif. Jadi 2M. Jadi M sama dengan yang ini darab, kita ke depan dia akan jadi 6/2. 6 bahagi 2 dapat 3. Okey, itu untuk soalan A. Kemudian untuk soalan B, kita hitung nilai M jika D songsang ialah ini. Oh, maksudnya ini D. Awak pun kena kira dia punya songsang. Nak kira dia punya songsang guna formula. Betul? Formula yang awak ada hafal tadi. Jadi formula dia ialah 1/AD. A kali D ialah negatif 2 kali M. Negatif 2M tolak B kali C. Negatif 6 kali 1 negatif 6. Buat kurungan besar. Lagi cikgu nak ingatkan matriks. Tolonglah jangan tinggalkan contoh 1/2 tolak 5. Dah siap. Itu matriks. Matriks mesti diikuti dengan kurungan. Matriks mesti diikuti dengan kurungan. Kalau awak tinggalkan dia kat depan ni je, dia tak panggil matriks. Boleh ingat matriks mesti diikuti dengan kurungan. Okay, jadi kurungannya ialah yang ni dengan yang ni tukar tempat. Negatif 2 ke atas, M kat bawah. Yang ni ubah tanda. Ada soalan yang nak tanya? Tak ada Okay, yang ni akan jadi 1/-2M tolak-tolak tambah 6 kurungan, cikgu salin balik, negatif 2, 6, negatif 1 M. Okay, yang ni yang kita kira matriks songsang. Yang dia bagi yang ni, jadi kita kena compare kan. Okay, yang dia bagi dah ringkas dah ni, yang paling ringkas. Maksudnya awak kena buat ringkas lagi lah. Awak kena ringkaskan lagi. Yang ni kena darabkan dengan yang ni. Dia akan jadi, cikgu buat kurungan besar, negatif 2 ke atas per dengan negatif 2M tambah 6. Ni untuk yang ni. 1 kali negatif 2 per dengan bawah ni. Okay, untuk ujung sini ialah 1 kali 6 per dengan negatif 2M tambah 6. Yang bawah pula ialah negatif 1 kali negatif 1, negatif 1 per dengan 2M tambah 6. Okay, seterusnya yang ni 1 kali M per dengan negatif 2M tambah 6. Okay, sekarang ni yang kita dah dapat. Nanti kita kena compare kan. Okay, cikgu ambil yang ni satu. Kawasan ni kita compare kan dengan ini. Oh, dia buat cara lain Cikgu baru perasan. Tak apa, cikgu buat cara lain. Kita tengok jawapan dia sama ke tak. Okay, jadi dia akan jadi negatif 2 per negatif 2M tambah 6 sama dengan negatif 1. Jadi yang ni kita kurungkan, kita bawa naik ke atas.
jadi darab, jadi negatif 2 sama dengan negatif 1 darab dengan negatif 2M tambah 6 tutup kurungan. Jadi negatif 2 bersamaan dengan negatif 1 kali negatif 2M ialah 2M, negatif 1 kali 6 ialah negatif 6. Okay, ni kita ke depan, jadi 6, ni positif 6 tolak 2, 6 tolak 2 ialah 4 sama dengan 2M. Jadi M sama dengan 4 bahagi 2 dapat 2. Okay, M dapatlah 2. Dia pun dapat M sama dengan 2. Okay, dia guna kaedah ambil D darabkan dengan D songsang. Oh, dia guna kaedah tu. Cikgu guna kaedah bandingkan. Sama je sebenarnya Okay, ada soalan? Ya, cikgu. Ada soalan? Saya tak berapa nak faham lah cara tu. Cara ni, cikgu tulis panjang-panjang ni untuk B. Ha. Oh, tak faham? Okey. Cikgu terangkan cara dia boleh? Nak cikgu terangkan cara dia Ya. ke? Okey, cikgu terangkan cara dalam buku teks soalan B. Okay, kita tengok soalan B. Maksudnya dia kata dia bagi D yang ini, D songsang yang ini. Jadi kita tahu formula D darab dengan D songsang, awak mesti akan dapat identiti. Jadi kita tuliskan D ialah M negatif 6, ni cikgu ambil ni, 1 negatif 2 darab dengan D songsang, yang ni lah, negatif 1, 3, negatif 1 per 2, 1, awak mesti akan dapat 1001. Okey. Sekarang kita ambil mana-mana. Cikgu ajar yang ni balik lah. Buat kotak. Yang ni tulis kat bawah M negatif 6, 1 negatif 2, yang ni negatif 1, 3 negatif 1 per 2, 1. Okay, yang perlu kita pertimbangkan hanyalah satu tempat saja, satu point sahaja. Okay, cikgu ambil point ni. Okay, point ni ialah M kali negatif 1 ialah negatif M tambah dengan negatif 1 per 2 kali negatif 6. 1 per 2 kali 6, 3. Cikgu ambil satu point sini. Jadi dia adalah bersamaan dengan 1 dekat sini. Boleh faham ke? Sebab apa? Jadi negatif M tambah 3 sama dengan 1. Jadi yang ni pindah ke sana dia jadi positif M, 1 pindah ke kiri. Jadi M sama dengan 3 tolak 1 dapat 2. Terus dapat 2. Sebab apa kita ambil hanya salah satu point sahaja? Sebab kita kan tahu 1001, jadi kita ambil yang satu point kat sini je. Kita bandingkan dengan yang ini. Okey, ada soalan? Tak ada, cikgu faham sekarang. Faham dah? Okey, seterusnya kita tengok contoh 26. Ini banyak sikit Dia kata diberi 1, 2, 3, 8 darab A mesti akan dapat 1001. Dan matriks A berperingkat 2 kali 2, hitung matriks A. Jadi dia kata diberi hasil darab 1, 2, 3, 8 dengan A ialah matriks identiti. Maka A ialah matriks songsang bagi 1, 2, 3, 8. Yang ni ialah asal, yang A tu ialah songsang. Jadi kita nak cari A sama dengan kita songsangkan yang ini. Jadi formula songsang ialah 1 per A kali D, 1 kali 8, 8 tolak B kali C, 2 kali 3, 6. Buat kurungan besar. Yang ni A dengan D tukar tempat, 8 dekat atas, 1 dekat bawah. Yang ni ubah tanda. Yang ni negatif 2, yang ni akan jadi negatif 3. Okey. Kita kirakan 1 per 8 tolak 6 ialah 2. Buat kurungan.
8, -2, -3, 1. Kita pemudahkan lagi. 1/2 kali 8 ialah 4. 1/2 kali -2 ialah -1. 1/2 kali -3 ialah -3/2. 1/2 kali 1 ialah 1. Jadi yang ni adalah jawapan untuk A sebab dia punya songsang. Kita hanya masukkan dalam formula terus. Okey, ada soalan? Contoh 26. Cikgu tunggu. Tak ada. Yang lain? Soalan tak? Tak ada. Tak ada eh? Ada ya. Okey, kita terus ke latihkan diri 2.2F. Kita tengok nombor 1. Bagi setiap matriks yang berikut, tentukan sama ada matriks songsang wujud. Nak tahu wujud ke tak, kita hanya masukkan dalam AD tolak BC. Kalau dia sama dengan kosong, maksudnya dia wujud ke tidak? Kalau sama kosong dia wujud ke tidak? Kelas? Tak. Okey, bagus. Kalau dia sama kosong, dia tidak wujud. Jadi awak kena kira lah. Contoh cikgu bagi A kali D, 6 kali 1, 6 tolak B kali C. Kosong kali kosong, kosong. 6 tolak kosong dapat 6. Jadi kalau dapat 6, dia wujud ke tidak? Wujud. Wujud. Kalau wujud, kena kira. Jadi kalau matriks A ni kena kira, soalan 1A tu kena kira dia punya songsang. Sebab dia wujud. Bila nak kira dia punya songsang, kita kena guna formula. Betul? Okey, cikgu pergi ke 1B. Kita nak tahu wujud ke tak? 2 kali 2, 4. Tolak 3 kali 1, 3. 4 tolak 3 dapat 1. Kalau 1 dia wujud ke tidak? Wujud. Wujud. Bila wujud, dia wujud kan? Kita pun kena kira lah dia punya songsang. Kita kena kira dia punya songsang. Masukkan dalam formula. Betul? Formula yang apa tu lah? 1/AD tolak BC. Yang ni tukar tempat. Yang ni ubah tanda. Okey, kita tengok C pula. -2 kali -9. 9 kali 2, 18. 18. Tolak 5 kali 3, 15. Dapat 3. 3. Jadi kalau 3 wujud tak songsang tu? Wujud. Bila wujud kena kira. Betul? Okey, seterusnya D. 4 kali 1, 4. Tolak 2 kali 2, 4. 4 tolak 4, kosong. Bila kosong dia tak wujud. Bila tak wujud, tak payah kira lah soalan ni. Macam tu boleh? Okay, nombor 2 jawab, nombor 1 jawab. Nombor 2 kita tengok. Hitung matriks songsang bagi yang berikut. Okay, bila dia kata hitung matriks songsang, terus formula. Okay, nombor 2 jawab. Nombor 3, diberi matriks G 213P, hitung nilai P jika matriks G tidak mempunyai songsang. Ingat tidak punya songsang, ini formula dia. AD tolak BC sama dengan kosong. Jadi masukkan A kali D, 2 kali P ialah 2P tolak dengan 1 kali 3, 3 terus sama dengan kosong. Jadi 2P sama dengan 3, P sama dengan 3/2. Okey, tu maksud dia hitung nilai P. Kita dapat P 3/2. Itu untuk soalan A. Untuk soalan B, yang ni dia bagi G songsang. Yang ni boleh ikut cara yang G darab dengan G songsang dapat identiti. Boleh faham? Cikgu tunjuk contoh tadi. Nak terangkan ke tak perlu 3B? Terangkan. Terangkan cikgu terangkan. Kita tengok nombor 3B. Kita tahu G darab G songsang akan dapat identiti. Jadi kita tuliskan matriks G ialah yang ni.
2, 1, 3 P. Okay. Darab dengan G songsang dia bagi dekat soalan B. 4/5 negatif 1/5 negatif 3/5 2/5. Dia banyak pecahan ya. Kalau banyak pecahan kena hati-hati. Okay, awak akan dapat 1001 dia punya identiti. Okay, seterusnya kita nak darabkan. Kita pun buat dia punya kotak. Okay. Dekat sini ialah 2, 1, 3 P. Darab dengan sikit Okay. Darab dengan sini 4 tak muat lah. Tak muat, sorry. Kita buat bawah sikit. Okay. 2, 1, 3 P darab dengan yang tulis kat atas 4/5 negatif 1/5 negatif 3/5 2/5. Okay. Kita ambil hanya 1 point saja, tak perlu 4 point. Okay, contoh cikgu ambil point yang ni lagi. Oh sorry, tak boleh ambil point yang ni. Point yang ni tak ada P. Ni 2 dengan 1, 4/5 dengan negatif 4/5. Tak boleh. Jadi kita ambil point yang kat bawah ni. Yang ada P. Okay, apa akan jadi? Dia akan jadi 3 kali 4/5. Yang ni awak boleh tekan kalkulator. 3 kali 4/5 dapat 12/5. 12/5 tambah dengan P kali negatif 3/5. Okay, tengok cikgu darab macam mana. P kali dengan negatif, tengok. P darab dengan, jumpa dengan negatif 3/5. Dia akan jadi macam ni. P ni P/1. Jadi atas darab atas. Negatif 3 kali P ialah negatif 3 P. Bawah darab bawah. 1 kali 5, 5. Jadi per 5. Itu jawapan dia. Di sini ialah negatif 3 P/5. Jadi yang kita ambil ialah point dekat bawah sini. Point yang pertama dekat bawah. Jadi dekat sinilah yang kita ambil. Faham? Kita kena comparekan dia. Ini hasil dia kan? Hasil darab dia kan? Hasil darab dia mesti dapat 1001. Jadi ini hasil darab kita. Tapi dalam sebutan P. Jadi kita akan dapat 12/5 tolak 3 P/5 samakan dengan 0. Faham tak kenapa yang ni boleh jadi samakan dengan 0? Faham tak? Ada soalan tak? Kalau ada terus tanya. Ada. Ada soalan? Apa dia soalan dia? Oh, tak ada. Memang. Dia tak ada. Faham Ada cikgu, tak berapa nak faham yang 12/5 tambah yang negatif 3P/5 tu. Tak berapa nak faham hasil darab ke? Tak berapa nak faham macam mana dapat ke? Ya. Okey. Macam mana dapat? Point ni ialah hasil daripada yang bawah ini jumpa dengan garisan ini. Maksudnya 3P jumpa dengan 4/5 negatif 3/5. Jadi macam mana kita nak darab? 3 akan jumpa dengan geng dia 4/5. Jadi 3 darab 4/5 dapat 12/5. P akan darab dengan negatif 3/5. Jadi P darab negatif 3/5 ialah negatif 3P/5. Yang tu faham? Faham. Okey, jadi cikgu pun keluarkan 12/5 tambah tolak 3P/5 sama dengan 0. Sama dengan 0 ni faham tak sebab apa jadi sama dengan 0? Faham. Tak faham sebab apa jadi sama dengan 0? Okey, tengok Yang ni susunan dia, yang
susunan dia ialah 1001. Ini A, ini B, ini C, ini D. Yang ni faham? Faham. Okay. Maksudnya hasil darab G dengan G songsang mesti akan dapat 1001. Jadi cikgu pun ambil lah kawasan yang cikgu bulat ni, nama dia kawasan C. Betul? Ya. Betul tak? Ini kawasan C kan, bawah ni kan? Ha. Jadi yang cikgu darab ni 12/5 dengan tolak 3P/5 ni adalah di kawasan C. Kenapa di kawasan C? Kan ini kan nama dia kawasan sekejap. Ini hasil darab ni dapat kawasan A. Kalau yang ni dengan yang ni, ini dapat kawasan B. Ini yang ni dapat kawasan C. Nanti kalau sini akan dapat kawasan D. Jadi yang 12/5 tolak 3P/5 ni adalah kawasan C. Jadi ini yang sebab tu jadi dia sama dengan kosong. Faham tak? Oh, okey faham. Yang lain faham tak? Kalau tak faham lagi tanya sampai berapa hati. Tanya je, sesimpel-simpel soalan pun cikgu terima. Oh, dia bukan ada dekat garis D sekali ke? Dia bukan ada dekat garis D. Yo. Bukan. Garis D dengan B ni kalau cikgu buat satu lagi garis. Iaitu kalau 3P berjumpa dengan negatif 1/5, 2/5 ialah kawasan D. Tapi kita tak buat kawasan D. Soalan lain? Awak tanyalah sesenang-senang soalan pun cikgu akan jawab. Kalau awak rasa macam Kalau dia tak jumpa dengan garis yang D dengan B tu maksudnya dia tak muncul lah kat situ. bukan. Cikgu hanya ambil kawasan C sebabnya cikgu nak compare dengan sini. Yang mana yang ada P. Yang ada P hanya kat bawah ni. Jadi kawasan A dengan B reject dah sebab dia tak ada P. Dia ada 2 dengan 1. Jadi yang cikgu boleh ambil adalah kawasan C dengan kawasan D. Sebab yang ni ada P. Okay. Lain soalan? Dah? Habis Okey. Jadi sekarang dia nak cari nilai P. Yang ni semua negatif 3P/5 kita ke kanan dia akan jadi positif lah. Ni negatif jadi positif. Jadi 12/5 sama dengan 3P/5. 5 dekat bawah dengan dekat bawah ni kita boleh potong. Ya, tinggal lagi 12 sama dengan 3P. Jadi P sama dengan yang ni darab, pindah ke sana betul. Jadi bahagi 12 bahagi 3 dapatlah 4. Itu untuk soalan nombor 3B. Seterusnya untuk soalan nombor 4 diberi 4, 10, 1/21 darab dengan P akan dapat identiti. Dan matriks P berperingkat 2 kali 2, hitung matriks P. Jadi matriks P mestilah dia punya songsang lah. Yang ni asal, yang ni dia punya songsang. Cikgu lukis orang terbalik. Dapatlah 1001. Jadi kalau kita nak cari P, maksudnya kita pun guna formula terus. Formula 1/AD tolak BC. AD BC ni ambil daripada mana? Ambil daripada sini lah. Ni A, ni B, ni C, ni D. Nak cikgu tunjuk contoh ke tak perlu? Tak perlu. Nak cuba buat Okay. Jadi tolong buat latihan nombor 1, nombor 2, nombor 3 dengan nombor 4 dalam buku tulis. Ya, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu. Selamat. Terima kasih cikgu. Selamat.